Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 4 Juara Olahraga dengan tajuknya Lumba Jalan. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.9. Melakukan kemahiran asas berjalan dengan lakuan yang betul. 2.9. Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas berjalan. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.9.2. Berjalan kaki pada satu jarak yang jauh. Dan 2.9.2. Mengenal pasti teknik berjalan kaki yang betul. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 40 dan 41 buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada buku teks kamu. Chandra dan Alia berlatih kemahiran jalan pantas pada suatu jarak. Mereka perlu melangkah dengan satu tapak sentiasa memijak permukaan bumi secara berterusan. Kepantasan mereka menukar langkah akan menambahkan kelajuan berjalan. Bukaan langkah juga dapat memberi kesan kepada kelajuan. Cabar keupayaan kamu berjalan pantas dengan melakukan aktiviti seperti di bawah. Berdasarkan pernyataan yang telah kita baca tadi, perbincangan kita nanti akan fokus kepada teknik berjalan kaki yang betul. Cikgu akan menerangkan kepada kamu bagaimana berjalan kaki juga perlu diamalkan dengan teknik yang betul dalam sesuatu pertandingan. Sebagai permulaan, cikgu mahu kamu merujuk pada gambar yang terdapat pada halaman 40 buku teks kamu. Cikgu akan menerangkan terlebih dahulu tentang acara lumba jalan kaki. Lumba jalan kaki ialah kemajuan langkah yang berterusan menyentuh permukaan bumi. Sebelah kaki mesti memijak bumi sepanjang masa. Kaki hadapan mesti memijak bumi setelah kaki belakang diangkat. Kaki hadapan mesti diluruskan dari mula menyentuh bumi sehingga ke posisi tegak lurus dengan badan. Mari kita baca apakah dialog ataupun tips yang diberikan oleh peserta-peserta yang sedang berlatih untuk acara jalan kaki. Aktiviti ini sangat mencabar tetapi saya berasa seronok mempelajari kemahiran jalan pantas ini. Yang seterusnya, yang kedua. Sentiasa koordinasikan pergerakan ayunan tangan dan langkahan kaki. Itu adalah antara kata-kata yang dapat kita baca pada gambar yang terdapat pada halaman 40 buku teks kamu. Seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang teknik jalan pantas. Ini gambar yang terdapat pada halaman 41 buku teks kamu. Kita akan membincangkan tentang teknik jalan pantas dengan merujuk gambar ini.
Teknik jalan pantas terdiri daripada fasa sokongan sebelah kaki. Fasa ini pula terbagi kepada dua, iaitu sokongan kaki hadapan. Pada fasa sokongan kaki hadapan, atlet akan sentuh permukaan bumi dengan tumit. Seterusnya, ekstensi lutut kaki hadapan. Kemudian, tegakkan badan. Mata pandang ke hadapan. Fleksi siku dan ayun tangan secara koordinasi dengan langkahan kaki. Ekstensi kaki sokongan. Baik, seterusnya, fasa sokongan sebelah kaki yang kedua adalah sokongan kaki belakang. Tegakkan badan, mata pandang ke hadapan. Ekstensi kaki sokongan selama yang boleh. Fleksi lutut kaki bebas. Rendahkan lutut semasa kaki bebas melangkah ke hadapan. Kekalkan ayunan tangan. Kedua-dua sokongan kaki hadapan dan sokongan kaki belakang ini adalah terdapat dalam fasa sokongan sebelah kaki. Teknik jalan pantas yang kedua adalah fasa sokongan dua belah kaki. Mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan fasa sokongan dua belah kaki. Jejakkan tumit kaki hadapan ke permukaan bumi. Berbola kaki belakang sentuh permukaan bumi. Ekstensi lutut kedua-dua belah kaki. Kekalkan posisi badan. Ayunan tangan bersilang arah dengan langkahan kaki. Ini adalah apa yang perlu dilakukan oleh atlet sewaktu fasa sokongan dua belah kaki. Seterusnya, mari kita lihat apakah tips yang diberi oleh atlet ini berdasarkan latihan teknik jalan pantas yang dilakukannya. Teknik ayunan tangan yang betul dapat mengekalkan kelajuan pergerakan ke hadapan dan stabiliti badan. Jadi, ini bermakna bahawa ayunan tangan adalah satu faktor yang penting kerana ia dapat mengekalkan kelajuan pergerakan ke hadapan selain dapat memberikan stabiliti pada badan. Terlihat yang kedua. Rotasi pada bahagian pinggul dapat menghasilkan pergerakan yang baik. Ya, ini juga merupakan salah satu faktor bagaimana atlet bagi acara jalan kaki dapat menghasilkan pergerakan yang baik secara tidak langsung memberi atau menambah kelajuan pada jalannya. Seterusnya, cikgu akan menyentuh tentang panduan keselamatan untuk dipatuhi oleh murid-murid yang ingin menyertai acara Lumba Jalan Kaki. Di muka surat 41 buku teks kamu terdapat panduan keselamatan yang diberi sebagai panduan. Mari kita baca bersama-sama. Pakai kasut yang sesuai, misalnya kasut jogging untuk mengurangkan impak pada bahagian kaki. Memilih kasut sukan yang sesuai untuk kaki
Dan aktiviti yang ingin dilakukan ada kalanya memberikan kekeliruan kepada murid-murid. Sebelum memulakan aktiviti atau latihan untuk acara jalan kaki, kamu perlu memilih kasut yang sesuai untuk mengelakkan kecederaan pada kaki. Sebaiknya dapatkan nasihat daripada jurulatih atau pakar. Yang kedua, minum air secukupnya untuk mengelakkan dehidrasi. Acara jalan kaki melibatkan jarak yang jauh dan mungkin cuaca yang panas dan tidak menentu. Oleh itu, kamu perlu minum air secukupnya. Setelah berlatih pada jarak yang agak jauh, berhenti sebentar untuk minum supaya kehilangan air dalam badan dapat diganti dengan segera. Selain daripada dua panduan keselamatan yang terdapat di buku teks kamu, cikgu ingin memberikan satu lagi panduan keselamatan yang penting untuk kamu ikuti jika kamu ingin menyertai acara lumba jalan kaki. Tempat untuk latihan atau pertandingan acara jalan kaki perlu dipastikan selamat. Pilih tempat latihan yang selamat dan tertutup. Elakkan berlatih di tepi jalan raya atau tempat terbuka yang berbahaya kepada keselamatan kamu. Pastikan sentiasa ada guru yang mengawasi latihan kamu. Ya, inilah 3 panduan keselamatan yang penting untuk diikuti oleh kamu sekiranya kamu ingin melakukan aktiviti acara lumba jalan kaki. Sebelum mengakhiri perbincangan kita pada kali ini, cikgu ingin kamu merujuk kepada bahagian kukuh minda. Terdapat soalan yang perlu kamu selesaikan di bahagian ini. Mari kita lihat apakah soalan yang dikemukakan pada bahagian kukuh minda. Soalannya, bagaimanakah rotasi pinggul dapat menghasilkan pergerakan yang baik? Tadi, pada gambar yang kita bincangkan pada halaman 41, atlet tersebut ada memberitahu bahawa rotasi pada bahagian pinggul dapat menghasilkan pergerakan yang baik. Kali ini, cikgu akan cuba untuk menerangkan dan menyelesaikan soalan yang dikemukakan pada bahagian kukuh minda yang berkaitan dengan rotasi pinggul yang dikatakan dapat menghasilkan pergerakan yang baik. Apakah jawapannya? Tapi sebelum itu, cikgu ingin menerangkan terlebih dahulu tentang pergerakan pinggul yang sepatutnya dilakukan oleh atlet acara lumba jalan kaki. Gerakkan pinggul ke hadapan dan ke belakang secara mendatar. Bawa lutut ke hadapan dan tegakkan dengan badan untuk menghasilkan gerakan putaran. Inilah pergerakan pinggul yang perlu dilakukan oleh atlet atau peserta acara lumba jalan kaki. Ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Dan ini adalah bahagian pinggul, di mana bahagian pinggul akan memainkan peranan penting pada pergerakan lancar dan pantas untuk peserta acara lumba jalan kaki. Dan sekarang kita lihat apakah jawapan kepada soalan tadi. Apakah jawapannya? Fleksibiliti bahagian punggung penting untuk menghasilkan pergerakan yang baik. Aksi ini membolehkan atlet memperoleh kedudukan tapak kaki yang betul dan panjang langkah yang optimum semasa melangkah. Dari gerakan pinggul yang berkesan, jarak langkah boleh ditambah sehingga sebanyak 20 cm. Namun begitu, penggunaan tenaga akan menjadi lebih ekonomis jika tindakan naik turun pinggul dapat dikurangkan.
Inilah jawapan bagi soalan yang terdapat di bahagian kukuh minda. Jadi cikgu harap telah terjawab persoalan tentang bagaimana rotasi pinggul dapat menghasilkan pergerakan yang baik. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk lumba jalan, di mana tajuk ini telah merujuk kepada teknik jalan kaki bagi acara lumba jalan kaki. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6 halaman 40 dan 41. Semoga apa yang telah disampaikan tadi akan memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.